Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membicarakan mengenai teori perkembangan kognitif berdasarkan Jean Piaget. Ada 4 teori ini. Yang pertama, sensor motor, iaitu bayi yang baru lahir sehingga berumur 2 tahun. Sensor motor ni bermaksud perkembangan kognitif di mana bayi menggunakan 5 derianya dan pergerakan fizikalnya untuk mempelajari tentang keadaan persekitarannya. Antara faktor-faktor yang berlaku sensor bayi itu ialah bayi bergerak malas terhadap rangsangan secara refleksif semula jadi. Situasi ini dapat dilihat apabila bayi secara refleksif atau spontan menggenggam jari seseorang yang diletakkan di atas telapak tangannya. Yang kedua pula, fokusnya aktiviti yang melibatkan anggota badan seperti jari. Ini boleh dilihat apabila bayi secara spontan memasukkan tangannya ke dalam mulut dan menghisap yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang terakhir ialah lakukan pemerhatian secara cuba jaya terhadap objek dalam bentuk tempalan. Ini dapat dilihat apabila bayi melihat kebolehan bola seperti menembak, menendang, bermain dan melempar itu daripada pemerhatian mereka sendiri. Seterusnya, peringkat perkembangan kognitif yang diperkenalkan oleh John Piaget adalah praoperasi. Tahap ini bermula pada usia 2 hingga ke 7 tahun dan mempunyai dua komponen penting. Yang pertama, fungsi simbol dan bersifat intuitif. Pada peringkat ni, kanak-kanak ni mula terlibat dalam bermain simbolik dan belajar memanipulasi simbol serta perkembangan bahasa. Contoh dia, kanak-kanak ni dapat menggunakan objek untuk mewakili sesuatu lain, seperti menganggap penyapu tu sebagai seekor kuda dan memainkan peranan pada watak pada kanak-kanak tersendiri sebagai seorang guru, seorang doktor, seorang superhero dan banyak lagi watak lain. Seterusnya, pemikiran kanak-kanak ni bersifat egosentrik yang bermaksud melihat dan memahami persekitaran melalui perspektif sendiri. Contoh dia, seorang kanak-kanak ni dia meminati satu segi kartun, contohnya Spiderman, dan dia menganggap bahawa semua orang pun sama minat dengan dia. Komponen yang kedua adalah bersifat intuitif. Pemahaman kanak-kanak ni mengenai objek bergantung pada ciri-ciri yang nampak jelas dan nyata di mana mereka ni belum berupaya berfikir secara logik dan rasional. Contohnya, apabila 2 gelas yang diisi air isi paduan yang sama dan dituangkan ke dalam 2 bekas yang berbeza, satu gelas dan satu cawan, dan apabila ditanya bekas manakah yang lebih banyak air, jadi kanak-kanak pada peringkat ni akan jawab gelas. Sebab apa? Sebab kanak-kanak pada peringkat ni belum memperoleh konsep pengekalan. Sifat pengekalan ni merujuk pada bilangan atau jumlah sesuatu elemen tetap walaupun susunan atau pelihatannya telah ditukar. Seterusnya ialah peringkat ketiga, iaitu operasi konkret. Pada peringkat ini, ia berlaku dalam kumpulan usia 7 hingga 11 tahun. Terdapat beberapa ciri operasi konkret. Yang pertama, pada peringkat ini, kanak-kanak mula mengembangkan kebolehan berfikir secara logik dan realistik walaupun pemikiran mereka masih terikat dengan situasi konkret. Yang kedua, kanak-kanak juga mampu memahami konsep yang konkret, iaitu sesuatu yang dapat dilihat seperti meja, dan konsep yang abstrak seperti masa dan ruang. Yang ketiga, kanak-kanak juga mula mengaplikasikan prinsip matematik dengan lebih berkesan dan membangunkan kemahiran berfikir yang lebih kompleks. Akhir sekali, kanak-kanak juga boleh membuat klasifikasi objek berdasarkan ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu serta memahami prinsip conservation. Kemampuan klasifikasi boleh dilihat apabila seorang kanak-kanak boleh memahami bahawa objek boleh dikelaskan sebagai buah kerana ia mengandungi ciri-ciri seperti manis, boleh dimakan dan ada biji. Contoh yang lain bagi peringkat ketiga ini ialah kanak-kanak mampu mengelompokkan beberapa jenis tumbuhan mengikut ciri-ciri yang sebadan. Seterusnya, kanak-kanak juga mampu memahami konsep-konsep nombor, berat, susunan dan ketumpatan. Peringkat yang seterusnya adalah peringkat operasi formal. Bermula pada umur lebih kurang 12 tahun dan berlanjutan sehingga dewasa. Remaja memasuki peringkat ini, mereka memperoleh keupayaan untuk berfikir secara abstrak dengan memanipulasi idea dalam kepala mereka tanpa sebarang pergantungan kepada manipulasi konkret. Dalam peringkat operasi formal, kanak-kanak cenderung untuk menakul dengan cara yang lebih abstrak, sistematik dan reflektif.
Mereka lebih cenderung untuk menggunakan logik untuk memikirkan kemungkinan akibat setiap tindakan sebelum melaksanakannya. Dia boleh membuat pengiraan matematik, berfikir secara kreatif, menggunakan penaklukan abstrak dan membayangkan hasil tindakan tertentu. Contoh perbezaan antara peringkat operasi konkret dan formal ialah jawapan kepada soalan jika Kelly lebih tinggi daripada Ali dan Ali lebih tinggi daripada Joe, siapakah yang paling tinggi? Ini adalah contoh penaklukan inferensi, iaitu kebolehan untuk berfikir tentang perkara-perkara yang kanak-kanak itu sebenarnya tidak alami. Kanak-kanak yang perlu melukis gambar atau menggunakan objek masih dalam peringkat operasi konkret, manakala kanak-kanak yang boleh menakul jawapan dalam kepala mereka menggunakan pemikiran operasi formal. Namun begitu, terdapat beberapa kritikan pada peringkat operasi formal, iaitu tidak semua remaja mencapai peringkat operasi formal pada usianya. Hal ini bergantung kepada kemunculan pemikiran kritis yang difaktorkan oleh faktor pendidikan, ibu bapa dan pengaruh budaya. Sesetengah kanak-kanak tidak mengembangkan kemahiran berfikir yang diperlukan untuk mendekati tahap ini. Kesimpulannya, teori kognitif John Piaget adalah sebuah teori perkembangan kognitif yang perlu diambil berat oleh guru supaya perkembangan kognitif ini dapat mencapai tahap operasi formal pada waktunya. Tambahan pula, dengan faktor keibubapaan, budaya dan teknologi pada hari ini, kemungkinan perkembangan kognitif kanak-kanak boleh berkembang dengan baik.